Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, kita sambung 150 tips and tricks. Tadi sebelum kita rehat, kita sampai 88. Untuk makluman semua, saya dah kongsikan slide penuh daripada tips nombor 1 sampailah ke tips 150 dalam grup WhatsApp. Nanti boleh refer yang terkini lah yang saya baru forward. Itu merujuk kepada kesemuanya sekali iaitu 150 tips. Okay, kita sambung untuk petang ni. Kita terus ke tips 89. Okay. Okay, ini memang ada satu modul yang memang saya cover. Nama modul tu adalah pindah tesis atau pindah daripada research grant untuk menjadi beberapa artikel jurnal. Kan? Sepertinya pindah tesis kepada pindah tesis kepada artikel jurnal. So ada beberapa, saya ingat ada lebih kurang satu tesis boleh dapat idea untuk menulis artikel, ada almost 125 cadangan tajuk dan outline yang kita dapat boleh hasilkan daripada satu tesis. Okey. Rintihan yang tu sebenarnya tips 89 ni ada sikit peringatan lah. Okey, kita tidak hanya copy paste dari tesis. Itu keyword yang pertama. Bukan copy paste. So kalau kata pindah daripada tesis kepada artikel jurnal, bukanlah kita copy paste 100%. Tetapi kita perlu ubah suai untuk menjadi artikel yang baik, ringkas, bersesuaian dengan kehendak publisher. Yang tips bagi tadi yang kita dah bincangkan, supaya dapat meraih ataupun dapat menarik ramai audien atau pembaca dan manuskrip itu, artikel itu menjadi mudah difahami. Okay, itu yang kita kena fikirkan bagaimana sebenarnya tidak semudah, bukan hanya pindah tu bukanlah bermaksud copy paste bulat-bulat atau 100%, tetapi dia sebenarnya menjadikan initial ataupun starting point lah. Maksudnya sebelum nak tulis artikel kita blank, kita kosong. Dengan ada beberapa idea, so kita boleh pindahkan daripada tesis untuk memenuhikan idea itu. Tetapi idea itu mungkin hanya dapat 2 atau 3 muka surat je. Jadi tugas kita seterusnya kena nambah lagi. Tambah lagi untuk setiap section dengan subsection supaya artikel tu menjadi 8 muka surat ke dan sebagainya. Jadi tapi kalau tanya saya, pindah tesis atau pindah grant menjadi artikel jurnal itu good start. Okay, kalau kita start dengan kosong memang susah. Jadi kalau kita dah start daripada satu penyelidikan tu untuk menulis artikel tu okey, sebab dah start, langkah yang pertama dah mula. Jadi kita kena top up lagi beberapa citation, beberapa penulisan, kena masukkan beberapa jadual, rajah, gaya penulisan satu perenggan yang baik. Itu memang susulan selepas itu. Okey. Jadi dalam konteks 89 ni menulis dengan panjang, iaitu penuhkan muka surat. Macam tadi saya sebut, mungkin dari awal kita cuma dapat siapkan 2 muka surat. Yang mana kita terus untuk memenuhkan artikel tu dengan menulis lagi beberapa perenggan, seterusnya telah menzahirkan beberapa muka surat, iaitu pembaca tesis utama. Okey, kalau tesis, kita tahu tulis tesis untuk supervisor, tulis tesis untuk penilai. Jadi itu sasaran kita lah. Jadi cara kita menulis tesis tu agak memfokuskan kepada mereka. Tetapi menulis artikel jurnal, audiens kita lebih besar. Jadi bila melibatkan pembaca yang lebih besar, melibatkan orang-orang pendidikan, researcher, industri dan juga kaki tangan awam dan lain-lain, komuniti. So kita punya cara penulisan adalah lebih meluas. Jadi mungkin tulis tesis sasaran kita adalah menulis untuk kehendak atau memenuhi spesifikasi supervisor dan penilai. Tetapi tulis artikel ada lebih luas. Jadi wajar kita tidak boleh hanya memindahkan 100% tesis menjadi artikel, tetapi jadi good start. Sebab kita dapat idea daripada tesis tu, jadi kita dapatlah start dalam 2-3 muka surat. Selebihnya kita akan sambung selepas itu dengan ada banyak penambahan dan juga elemen kreativiti dalam memikat chief editor supaya boleh menerima artikel itu. Okey, yang ke-90, tajuk dan kandungan buka pasaran yang lebih luas sasaran. Jadi kalau pagi tadi kita banyak cerita tentang tajuk yang boleh memenuhi kehendak atau keperluan daripada chief editor dan juga demand tu sendiri yang kita tengok pakai search engine, pakai Google kan. Tapi dekat sini kita nak melihat juga sejauh mana topik yang ni adalah
dia sebenarnya membuka ruang sebesar-besarnya kepada net researcher untuk mengaplikasi. Ini perlu dimulakan dengan menyiasat amalan sesuatu jurnal. Okay, kita kena semaklah kan, setahun ke 2 tahun, artikel yang telah diterbitkan sebelum ini. Contoh, tidak meletakkan nama negara agar artikel ini dinilai sesuai untuk semua negara. Ini penting ni. Kadang-kadang kita tengok dulu jurnal yang kita nak hantar ni, cuba tengok. Setahun, 2 tahun, sebut tak nama negara? Dan kalau tak sebut, kita faham bahawa jurnal ni sebenarnya nak dapatkan satu pasaran yang luas. Mungkin bagi pihak pengurusan jurnal, bila meletakkan nama negara itu, akan menterhadkan jumlah sasaran negara yang membaca artikel tu. Mungkin ada setengah negara tak baca kerana beranggapan artikel ini lebih sesuai di Malaysia saja. Kalau contoh artikel tu menyebut nama Malaysia. Okay, dengan tidak meletakkan nama negara, dan kita juga proof bahawa proof that jurnal yang kita nak hantar ni memang tidak meletakkan nama negara, maka kita jangan letak nama negara. Tetapi kalau kita tengok satu jurnal tu memang meriah, banyak artikel yang menyebut nama negara dan ditulis nama negara itu, maka kita pun boleh menulis nama negara. Okay. Untuk usaha pasaran yang lebih luas ni, dia tidak mengecilkan bidang sasaran pembaca. Lebih besar segmentasi yang boleh dibaca oleh pelajar diploma hingga PhD, akademik dan orang awam. Saya ambil contoh lah kan. Katalah you nak cerita tentang satu teori. Teori ini adalah bersifat umum lah. Dia tidak mengkhususkan kepada siapa yang nak guna. Okay, dia nak gunakan dalam bidang otomotif ke, manufacturing ke, kesihatan ke, pendidikan. Dia tak begitu. Jadi teori ini tidak mengkhususkan ke mana-mana. Tapi teori ini lebih sesuai untuk kita kata untuk pelaksanaan. Jadi kita nak buat tajuk, janganlah kita buat tajuk contohnya teori XYZ for early childhood fields ataupun early childhood research. Walhal topik ini boleh dibesarkan lagi. Kalau you tulis untuk for early childhood research, orang dalam bidang awal kanak-kanak je yang akan baca artikel tu. Tetapi kalau kita tulis to review atau the review of XYZ theory for social science research. Jadi bila sebut social science research, dia banyaklah. Ramailah dalam bidang sains sosial ni. Berbanding kalau kita letak early childhood research. Kalau kita letak social science research lagi besar. Jadi topik yang kita tulis dalam tajuk tu membuka keluasan yang sebesar-besarnya. Contoh kata, teori XYZ for early childhood research in Malaysia. Saya dah lah buat early childhood saja, lepas tu kat Malaysia. Kan? Berbanding satu lagi artikel buat a review of XYZ theory for social studies research. Jadi yang menang dekat sini adalah yang general tu. Yang buat a review of social science, a review of XYZ theory for social science research. Jadi orang dalam bidang tourism baca, bidang pendidikan baca, bidang Islamik baca, engineering baca, and safety baca. Berbanding kalau kita buat tajuk macam tadilah a review of theory XYZ and for early childhood research in Malaysia. Jadi orang Malaysia dan early childhood je. Jadi mengecilkan. Itu yang maksudnya tips nombor 90 ni. Okey, kembangkan dan kemas kini atau beri nafas baru artikel lama. Okey, ini contohlah kan. Jadi antara kita, kalau macam saya tak adalah pengalaman yang banyak yang kat sini. Sebab kalau umur saya sekarang 41, saya buat master pada tahun 2004. Okey, 2004. Ketika tu 2004 baru revolusi pen drive. Saya ingat lagi. Kalau saya masuk belajar degree tahun 2000, tahun 2003 baru saya lah mungkin saya lambat. Saya sebelum tu pakai disket, and SPM saya pakai disket, dan pada tahun 2001, 2002, 2003 baru saya gunakan pen drive. Okey. Jadi ketika itu website memang ada, tetapi tak banyak lagi kita gunakan website. Kalau pergi conference pun kebanyakan conference itu dibukukan. Jadi dibukukan. CD pun masih belum lagi ada masa itu. Tak aktif lagi CD. Semuanya dibukukan. Jadi kita ada banyak yang pergi conference lama yang sebelum saya mungkin zaman disket lagi. Jadi mungkin dicetak. Paling banyak zaman itu adalah dicetak. Conference dicetak menjadikan buku. Dicetak lah maksudnya. Proceeding tu melalui cetakan. Okey. Kemudian baru sampai revolusi masuk dalam CD. Okey, sekarang ni barulah kita ada macam boleh upload dalam website dan sebagainya.
Jadi bagi mereka yang ada manuskrip atau artikel zaman-zaman lama, kan? Zaman-zaman mana yang CD yang masuk dalam artikel masuk dalam CD saja, tak di website kan. So mana artikel-artikel lama tahun awal 2000-an, maksudnya artikel tu dicetak dan tak di online kan. Okey, kita bukan ambil bulat-bulat. Jadi ambil artikel zaman 2000, katalah ambil tahun zaman 2004. Ambil artikel 2004 tu, ambil balik artikel tu, kan? Kalau ada soft copy dia bagus, kalau tak ada kena naib lah kalau ada hard copy. Okey, cuba kita extend, kita kembangkan dengan new literature, memasukkan literature tahun 2023, 2022 dengan situasi yang government atau polisi kerajaan dah berubah. Kan? Jadi kematangan penulisan kita pada era 2004 dengan 2022 mungkin meningkat. So dengan adanya bagi nafas baru atau pengubahsuaian daripada artikel proceeding yang lama pada tahun awal 2000-an itu boleh dijelmakan semula menjadi satu artikel jurnal. Jadi kalau tanya saya, orang Malaysia ni memang ada sikit capability dari segi untuk mengubah suai. Kalau kita nak start pada zero memang ambil masa. Tapi kalau dah ada, asas tu dah ada, kan? Basic tu dah ada, jadi kita agak mudah untuk kita extend, menambah baik. Modified tu memang itu memang kelebihan kita lah. Kan? Jadi boleh pertimbangkan untuk kembangkan, kemas kini atau beri nafas baru artikel lama yang bukan daripada artikel jurnal, contohnya proceeding, untuk dijadikan artikel jurnal untuk diterbitkan. Sebagai contoh, artikel proceeding dari zaman seminar yang lama, contoh awal 2000-an, yang tidak diterbitkan secara online. Artikel ini dikemas kini dengan menambahkan penulisan isu terbaru, tambah baik new literature, menambah baik penulisan metodologi dan secara praktikalnya, sumbangan yang boleh disambung oleh penyelidik akan datang. So, ini pun potensi untuk kita publish atau terbitkan artikel jurnalnya. Okey, kajian di negara atau benua luar. Maksudnya negara luar atau benua luar. Dengan menggunakan data negara itu smart lah. Kalau tanya saya lah, contoh Malaysia, mana researcher yang kat luar yang nak menerbitkan jurnal di Malaysia, contohlah kita dekat UM, dekat UKM, dekat USM, ada beberapa jurnal yang berindeks Scopus dan Web of Science. So orang negara luar, dia nak hantar jurnal kat Malaysia, dia smart juga. Jadi dia gunakan data Malaysia. Jadi data Malaysia dia macam-macam kan. Ada yang data yang dipublikkan, yang mana yang kita boleh akses, yang kita boleh download, dan contohnya macam annual report yang kita boleh download dan kita boleh buat analisis. So dengan menggunakan data yang daripada Malaysia, penyelidik ataupun pensyarah daripada luar negara telah menghantar artikelnya dengan menganalisis data negara Malaysia dan terbit di salah satu jurnal di Malaysia. Dan itu merupakan satu kelebihan kerana kita meraihkan dia. Yang pertama, kita memang memerlukan sumbangan artikel daripada luar negara. Kehadiran dia menghantar artikel ke Malaysia memang sangat-sangat kita respect lah. Kita kena rasa seronok. Lagi-lagi negara yang dihantar ni, katakanlah dia negara Brazil. Yang kita tak pernah ada track record pun sebelum ni yang negara Brazil pernah hantar dekat jurnal kita. So dia menembusi, maksudnya menambah kita punya koleksi negara daripada negara Brazil. Plus dia menggunakan data negara kita untuk analisis sesuai lah. Kebetulan pula jurnal kita ni memang skop dia konsep Malaysia punya skop. So you gunakan data Malaysia dan hantar ke Malaysia. So basically kalau penulisan dia okey, bukanlah perfect tapi okey, biasanya susah kita nak reject artikel dia. Okey, pergi sebaliknya. Ada satu nama jurnal, nama dia katalah Brazilian Management Journal. Brazil Management Journal. Okay, kita tahu jurnal ni memang sesuatu Brazil lah sebab nama jurnal apa? Brazil Management Journal. So untuk menembusi jurnal itu, kita menggunakan data Brazil dan kita review dan analisis dan kita submit dekat jurnal Brazil Review Journal tu. Okay, ternyata Brazil pun tak ada track record yang dia pernah menerbitkan artikel daripada Malaysia ataupun menerima sumbangan artikel daripada negara Malaysia. Belum ada lagi. Dan dia pun rasa macam teruja kerana skop tu dapat capai kerana kajian ini turut menggunakan kajian ataupun sampel daripada negara Brazil. Dan akhirnya penulisan kita itu membantu dia, selain daripada menambahkan koleksi country, dia sebenarnya untuk fulfillkan markah kolaboratif. Kolaboratif maksudnya, markah keantarabangsaan. Macam mana nak jadi kolaboratif? Okay, saya pun smart juga. Yang mana bila saya nak hantar dekat jurnal Brazil tu, salah seorang pendidik saya pun orang Brazil. Saya orang Malaysia guna data Brazil and hantar ke jurnal Brazil
tetapi artikel saya juga ada penulis daripada Brazil. Itu yang paling baik lah. Dapat markah keantarabangsaaan, dapat markah untuk kolaboratif juga antara negara, dan kolaboratif yang paling tinggi markah dia minta maaf kolaboratif yang paling tinggi markah dia adalah kolaboratif yang melibatkan benua yang berbeza. Kolaboratif melibatkan benua yang berbeza adalah menyumbang dari segi markah yang paling tinggi lah. Okey, jadi itu idea juga, tips dia supaya kita pertimbangkan yang mana kita dapat menerbitkan artikel jurnal dengan menggunakan data negara tersebut. Dalam kes contoh yang saya bagi tadi, negara Brazil, kita pakai data daripada negara Brazil, contoh annual report dan sebagainya. Kemudian kita buat kolaboratif, menulis artikel tu, invite daripada orang Brazil secara bersama-sama dengan kita, dan kita akan terbit ke jurnal itu. Dan jurnal itu susah nak menolak sebab yang pertama melibatkan satu author daripada antarabangsa, yang kedua dia melibatkan kolaboratif, yang ketiga tak salah sebab skop jurnalnya dalam Brazil Management Journal dan kita menggunakan data Brazil untuk submit dalam artikel jurnal tersebut. Jadi dia memenuhi kesesuaian kata ciri-ciri dalam jurnal itu plus mendapat keantarabangsaan dan juga kolaboratif. Okey. Alright, itu tips yang 92. Macam biasa kan, untuk sesi petang ni sama macam sesi pagi. Kalau ada sebarang soalan, type je pelan-pelan dekat bahagian chat tu. Nanti saya akan respon. Okay. Okay, kita masuk yang 93. Menggunakan perisian bahasa yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti penulisan. Saya rasa banyak dah sekarang ni. Kan, kita ada Quillbot, apa lagi? Macam-macam kan sekarang ni, ada e-kamus. Macam-macam sekarang ni software yang membantu untuk kita menulis bahasa Inggeris dengan baik. Okey. Jadi kita pun kadang-kadang benda-benda kecil kan. Kadang-kadang benda kecil pun kita takkan nak hantar proofread kan. Kalau dah siap full artikel tu nak proofread, tak apa, ini baru nak menulis satu perenggan start kan, nak menulis dalam English contohnya. So boleh gunakanlah perisian yang dapat membantu untuk meningkatkan kualiti penulisan, terutama dalam penulisan bahasa Inggeris. Okey, dapat meningkatkan agar tiada kesalahan ejaan, tata bahasa dan penulisan ayat tergantung atau tidak lengkap. Adanya perisian akan membuat proses penambahbaikan penulisan menjadi cepat dan tepat. Dia jadi mudah lah, dia jadi friendly, mudah, dia ada cepat, lebih tepat. So ada option. Ada software tu boleh paraphrase kan. Jadi bantu kita supaya kita punya penulisan tu ada diversified. Tak adalah penulisan tu dengan satu pattern ya, satu cara saja. Jadi itu kelebihan kalau kita dapat mengaplikasi perisian bahasa yang baik dalam membantu untuk meningkatkan penulisan artikel kita yang berkualiti. Okay, next adalah 94. Teroka dan siasat keperluan submit artikel melalui penghantaran melalui sistem online. Dia begini maksud dia. Sekarang ni mostly jurnal dah buat platform secara online. Setiap jurnal ada format yang berbeza-beza dan juga dia punya sistem dia tu, application sistem dia mempunyai proses yang berbeza-beza. Ada yang mungkin pendek, ada yang melibatkan proses yang panjang, ada yang simple, ada yang detail. Jadi kalau kita aim untuk hantar dekat satu jurnal tu, mohon untuk explore sistem tu. Register dulu awal-awal. Jangan register kena. Register, masukkan username dan password. Okey, kemudian kita explore. Okey, first step nak buat apa? First step kena masukkan nama dan alamat. Second step nak kena masukkan tentang bidang, field dalam bidang apa. Perkara yang ketiga adalah memasukkan nama pula judul artikel. Kemudian kena attach juga kita punya content, tapi kena keluarkan jadual dan rajah. Satu attachment kena masukkan jadual, satu attachment kena masukkan rajah. Jadi dalam kes tu banyak perkara yang kena masukkan lagi apa. Contoh kita kena masukkan kita punya contribution, authors, siapa members dalam authors. Okey, kemudian mungkin nak letak isu tentang acknowledgement dalam tu. So nak attach juga kita punya reference. Jadi banyak. Jadi justru itu kalau lah lagi-lagi kita hantar special issue yang deadline ni memang hari inilah deadline. Jadi adalah lebih penting untuk teroka lebih awal supaya kita nak submit kita punya artikel jurnal tu tidak menimbulkan sebarang masalah.
Okey, tips yang ke-95. Okey, gaya penulisan seperenggan artikel adalah bersesuaian dalam amalan jurnal itu. Maksud dekat sini, okey, kita kena tengok juga selain daripada tengok presentation, tajuk, abstract, keywords, presentation, jadual, rajah dan sebagainya, kena lihat juga penulisan seperenggan dia. Adakah penulisan perenggan dia hanya reporting? Adakah penulisan perenggan yang mengamalkan buat summary? Adakah penulisan satu perenggan dia buat kritik, dia buat sintesis dan sebagainya? Okey, berbanding dengan kita ataupun membuat perbandingan antara kualiti artikel kita dengan artikel yang dah terbit dalam jurnal tersebut. Cuba kita bandingkan artikel yang dah terbit kat jurnal tu, penulisan satu perenggan dia dengan teknik penulisan kita satu perenggan. Jika tidak terlalu banyak beza, mungkin kita just nak tambah baik. Wajar untuk kita tambah baik kita punya artikel jurnal lah, supaya spek penulisan seperenggan jurnal itu match dengan kaedah cara yang itu tulis yang sama dalam satu perenggan kita. Jadi kena tengok juga kan, ada setengah jurnal, for example jurnal US. US ni memang penuh dengan discussion, kritis, synthesis dia sangat kuat. Kadang-kadang dia bukan cara penulisan tu adalah penulisan reporting lah. So dia discussing. So sangat penting kalau kita nak menulis artikel dekat jurnal tersebut, katalah jurnal US tu, kita kena rombaklah kaedah penulisan kita supaya penulisan kita adalah berbentuk secara perbincangan secara kritis. Kan? Ada kat sini point kan, ada satu perenggan kadang-kadang dia 2-4 ayat dia. Dia ada 2 atau 4 ayat dia. Kadang-kadang kita ni satu perenggan kadang separuh muka surat. Dan jadi ada 2 ayat atau 4 ayat cukup dah buat satu perenggan. Okey, affiliation. Affiliation adalah kita punya, kalau macam saya universiti lah. Affiliation seperti nama universiti ditulis mengikut standard. Contoh, universiti. Dan ditulis mengikut bahasa utama. Jadi kalau tanya saya lah kan, macam nama tempat macam universiti saya ni sebagai contoh tu. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan tulis artikel saya, walaupun artikel saya bahasa Inggeris, tapi affiliation saya Universiti Pendidikan Sultan Idris, bukan Sultan Idris Education University. Jadi kebanyakan juga universiti-universiti kat Malaysia ni banyak mengekalkan penulisan dalam bahasa Melayu lah kan. Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, kekal ke dalam bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang berlaku tak konsisten, sekejap pakai bahasa Melayu, kejap translate dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya kalau dalam penulisan artikel saya, memang saya tulis bahasa Melayu. Saya tak pernah lagi letak affiliation saya Sultan Idris Education University. Dulu kalau saya belajar, letak Universiti Teknologi Malaysia, so sekarang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Semua bahasa Melayu. Alright, kepentingan dan susunan nama penulis. Ni nak bincang jugalah kan, siapa jadi penulis pertama? Penulis pertama kita panggil kat sini, orang yang paling berhak kat sini adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memang dia dah punca dia, dia lah idea, dia lah effort dia, dia yang buat banyak semua dan sebagainya. Kita ambil contoh macam tesis PhD, yang nama pertama adalah student PhD. Kemudian kita panggil first author tu student PhD lah, dan supervisor jadi seterusnya di member lah. Cuma main supervisor tu jadikan corresponding author. Bukan pelajar yang jadi corresponding author, tetapi supervisor jadi corresponding author. So pelajar first name, nama depan sekali nama pelajar, nama supervisor nombor 2, tapi corresponding author bagi dekat penyelia. Kerana sepanjang pengajian, jika ada orang nak tanya kita berkaitan dengan artikel tu, dia akan direct kepada penyelia terlebih dahulu. Kemudian nanti penyelia follow up lah dengan pelajar dan sebagainya. Jadi memang praktisnya pelajar first name, corresponding author bagi dekat main supervisor. Alright, nama penulis adalah seragam untuk semua artikel yang diterbitkan. Okey, saya explain sikit lah ni. Mungkin ada yang nak tanya tadi kan. Kenapa nak bagi dekat penyelia ataupun supervisor sebagai corresponding author? Sepanjang tempoh pengajian, eloklah penyelia jadi corresponding author. So sebarang pertanyaan apa-apa boleh direct dengan corresponding author. Okey, yang kedua saya nak cerita tentang kenapa nak bagi corresponding author dekat pensyarah. Okey, kalau pelajar juga nama pertama dan pelajar juga dapat corresponding author, apa implikasi dia? Dua-dua pelajar atau pelajar sekadar pelajar. Okey, dia macam ni. Saya showkan dari segi permarkahan lah. Katalah markah dia 10 markah. Okey, kata nama pertama, siapa duduk nama depan dapat solid 10 markah. 10 markah. Okey, kalau supervisor jadi corresponding author, 10 markah juga. Jadi markah corresponding author dengan first author sama je, 10 markah. Katalah pelajar tu dua-dua, dia juga first author, dia juga corresponding author, tetap 10 markah juga. Dia takkan boleh dapat 20 markah sebab markah maksimum adalah 10. Jadi first author 10 markah, corresponding author 10 markah.
Jadi kat situ jelas. Jadi kedua-dua dia first author dengan corresponder pun 10 markah. Sebab tu kat situ sebenarnya praktis dia wajarlah kalau corresponding author bagi dekat supervisor. Okay. Nama penulis adalah seragam untuk semua artikel yang diterbitkan. Janganlah sekejap bertukar-tukar nama. Saya tahulah you ada nama pena dan sebagainya. Tapi untuk penulisan artikel kita tak nama penuh lah. Konsisten lah. Semua artikel kita nama penuh. Macam saya letak Nurul Fazli Abidin lah. Tak ada doktor, tak ada bin dan sebagainya. Memang nama kita je, Nurul Fazli Abidin. Okay, make sure semua artikel saya Nurul Fazli Abidin. Okay, strategi tulis artikel dengan banyak dari sebuah tesis atau geran penyelidikan. Sebenarnya kat sini tadi cerita sekarang ni bukan sekadar copy and paste dan pindah. Tapi ini keyword dia sekarang ni strategi. Bagaimana strategi untuk menghasilkan banyak artikel jurnal daripada sebuah tesis atau geran. So, tulis artikel dengan cara adalah merujuk pada bilangan objektif. Atau merujuk pada bilangan persoalan kajian atau hipotesis kajian. Boleh tulis artikel macam tu tapi tak banyak. Tulis artikel merujuk bab demi bab. Ini best. Kalau kita tulis artikel merujuk bab demi bab, banyak artikel yang kita boleh hasilkan. Contoh tulis artikel dari bab satu lagi. Seawal-awal bab satu dah boleh tulis artikel. Contoh gabungkan latar belakang dan juga pernyataan masalah untuk menjadikan satu artikel berkaitan isu dan cabaran. Dengan menggabungkan latar belakang dengan pernyataan masalah pun boleh buat satu artikel. Okey, kita pergi yang ke-100 Kita menuju kepada lagi 50 untuk mencapai 150 tips. Okey, yang pertama strategi tulis artikel tanpa data. Okey, tidak perlu kumpul data, analisis kajian sebenar. Kita dah tadi, kita nak pilih tadi dekat depan-depan tadi keyword dia nak pilih jurnal, pilihlah jurnal yang boleh diterima kat jurnal tu. Ada tak konsep literature review boleh terima kat jurnal tu? Kalau tak ada kita hantarlah. Okey. Tapi tips 100 ni lebih kepada strategi. Bagaimana kita untuk menulis atau menerbitkan artikel tanpa data yang tidak melibatkan analisis dan kajian sebenar. Okey, terdapat beberapa jenis artikel tanpa data ni, antaranya artikel kajian literatur, artikel konseptual, artikel general literature dan artikel komunikasi pendek. Jenis data ini perlu difahami kekuatan dan peluang dan perbezaan dan mengetahui tips and triknya juga. Jadi kena penting juga sini. Tanpa data ni kan, topik-topik yang akan meningkatkan citation. Contohnya menulis artikel berkaitan metodologi. How to identify the population and sampling. So artikel tu general tapi akan mendapatkan banyak citation lah. Bagaimana akhirnya publisher terima juga kita punya topik ni untuk diterbitkan kerana ada value, ada demand dia. Okey, tulis artikel berkaitan dengan konsep model teori penyelidikan macam saya sebutkan tadi kan. Siapa yang buat review tentang teori akan mudah untuk mendapat high citation. Kadang-kadang researcher ni nak faham tentang satu teori ni jenuh, baca-baca tak faham, baca-baca tak faham. Akhirnya kita dapat menulis satu artikel yang mudah. Kenapa sebuah artikel tu boleh menulis artikel berkaitan dengan teori penyelidikan. Okey, begini ya. Dalam sebuah research atau dalam tesis kita akan menggunakan lebih daripada satu teori. Kebanyakan ada guna satu ataupun lebih teori penyelidikan. Teori itu bukan satu perkara yang senang nak difahami. Jadi kita dah buat tesis, kita kena betul-betul faham dan akhirnya kita faham. Dan akhirnya kita boleh menerbitkan satu artikel. Sama ada dia yang kita buat tu merujuk model ke, merujuk konsep ke, merujuk teori. So kita dapat hasilkan artikel yang banyak dan juga mendapat permintaan yang tinggi apabila membuat review atau propose konsep, propose model atau propose teori dalam kita punya penyelidikan. Supaya menjadi rujukan kepada para researcher dan juga para rujukan pelajar juga. Jadi tulislah artikel. A review of theory X, a review of theory B. Kan? So jangan cerita semua teori, cerita satu-satu. Sebab mungkin teori A kita ada yang nak refer. Yang teori B ada nak refer. Teori C ada yang nak refer. Jadi ramai penyelidik memerlukan pemahaman yang jelas berkaitan konsep atau model teori penyelidikan. Sebagai contoh, pelajar postgrad perlu memahami satu-satu teori kajian sebelum membuat keputusan untuk merujuk, memilih, menguji dan menyokong teori itu sebagai sokongan penyelidikan iaitu tesis. Kemudian tulis artikel dengan gabungan berkaitan dengan cadangan model dan kerangka konseptual. Ni propose lah, cadangan ni propose lah. Propose framework, propose model. Saya sendiri memang bahagian ni saya menulis beberapa artikel tanpa data, iaitu saya propose untuk framework dan juga model. Jadi kita boleh menulis satu artikel yang mana tips saya kat sini ada peminat dia, ada permintaan dia. Bila dapat tulis artikel
melibatkan berkaitan dengan cadangan membangunkan model dan juga kerangka konsep ni merupakan satu topik yang boleh di-explore lah. Ramai pendidik memerlukan topik atau perspektif baharu dalam menjalankan pendidikan. Hasil perbincangan kajian literatur membolehkan cadangan model atau kerangka kajian ini dibangunkan dan potensi pelajar pendidik menyambung kajian dengan melaksanakan pendidikan dan seterusnya menemukan dapatan yang empirikal. Jadi boleh kan, tadi kita nak tulis artikel berkaitan dengan satu-satu teori. Kita review satu teori tu. Ramai nak baca, nak rujuk tentang teori ni. Kemudian based pada literature review, kita boleh propose model ke, propose kerangka ke. Ini pun sangat penting dalam kita nak propose ni supaya ramai researcher boleh rujuk yang ni. Okay. Alright. Jadi boleh ramai rujuk. Minta maaf tiba-tiba hang tadi sekejap. Okay. Jadi aspek untuk mencadangkan atau propose biasanya kita buat intro, literature review, lepas tu propose model atau propose kerangka konseptual, yang mana propose kita tu boleh disambung oleh penyidik akan datang untuk dia mengumpul data dan menganalisis berdasarkan kerangka yang kita cadangkan dan dia ambil sebagai recommendation dan kerangka ini perlu diuji dan dianalisis supaya mendapatkan finding yang sebenar. Okey, 103, tulis artikel berkaitan metodologi penyelidikan sebagai rujukan pelajar. Jadi kalau tengok kat sini, kita mula-mula tadi tulis artikel berkaitan dengan teori atau model atau konsep. Yang kedua, menulis artikel berkaitan dengan propose model, propose framework. Artikel ketiga, kita boleh juga menulis artikel berkaitan metodologi penyelidikan. Ini penting ni, memang ramai sekali orang buat search berkaitan dengan elemen-elemen dalam proses penyelidikan yang kita boleh tulis artikel dan dapat memberi manfaat kepada dunia luar. Okey. Ramai penyelidik memerlukan pemahaman yang jelas di bahagian metodologi selain daripada buku. Jurnal juga memainkan peranan dalam bahagian metodologi, memang akan selalu download dan cite juga. So kita memang perlukan banyak bacaan, banyak kursus yang kita hadiri, especially untuk bahagian metodologi dan juga kita punya analisis. Tapi dalam konteks ni kita cover metodologi lah. Sebagai rujukan pelajar dalam menjalankan sebuah penyelidikan. Okey, next 104, dapatan yang bercanggah. Ini biasalah kan, bila kita buat satu kajian, kadang-kadang dapatan kita tak seperti mana yang kita jangkakan. Elok kalau kata kuanti kita dapat dapatan yang positif, kali ini kita dapat dapatan negatif. Kalau itu kita dapat signifikan tapi dapatan kita tidak signifikan. Ini kena ingat. Dalam menerbitkan artikel jurnal, kalau nak cerita hal yang sama, hal yang positif atau hal yang signifikan, so kita bukan salah satu option yang ada. So dalam publisher tu untuk menerbitkan perkara positif tu mungkin ada pilihan yang lain. Tetapi penemuan artikel kita yang bercanggah, yang negatif dan tidak signifikan ni memang sangat diperlukan dalam sebuah artikel jurnal, kerana bila kita letak hal yang negatif ni yang ataupun yang tidak signifikan ni, ramai orang yang akan cite nanti. Jadi biasanya kita dalam literature review kan, dalam konteks ni beberapa kajian lepas telah menemukan dapatan yang signifikan. Ada banyak, jadi kita pening nak cite siapa. Namun begitu, terdapat satu kajian yang terbaru menemukan dapatan yang tidak signifikan. Jadi semua orang yang kaji dalam bidang tu akan cite kita lah. Itu kelebihan dia lah. Jadi bila menghasilkan satu teori, dapatan teori yang bercanggah atau negatif ni, sebenarnya menjadi satu kelebihan dalam meningkatkan citation. Penulisan dalam kajian literatur dan perbincangan memerlukan justifikasi dapatan yang sama, sama ada positif ataupun negatif, ataupun signifikan ataupun tidak signifikan bagi menyokong penyataan atau dapatan kajian. Okey. Okay, kita dah pergi pada 105. Elakkan menulis pelbagai banyak solution. Ni kadang-kadang rajin juga kita jumpa. Bila dah sampai dekat bahagian dapatan dan perbincangan tu, meluas cerita dia. Tapi kalau kita melihat kepada permasalahan kajian dalam artikel dan objektif artikel tu, ada beberapa perkara yang tak perlu. Satu perkara yang dianalisis kemudian diperbincangkan terlebih-lebih. Dan dia merupakan bukan objektif kajian kita. Jadi elakkanlah menulis pelbagai banyak solusi sedangkan ianya tiada masalah dan tidak berkaitan dengan objektif dan penyataan masalah. Okey, menulis terlalu panjang sehingga beberapa perkara seperti solusi ditulis dengan banyak
pelbagai, namun perkara ini tidak selari dengan penyataan masalah objektif dan terkeluar dalam skop kajian. Output atau dapatan artikel boleh dilindungi harta intelek. Ini sangat penting dalam sebuah penyelidikan. You boleh memulakan dari segi kerangka, kan? Baru nak propose kerangka kajian, propose framework, kan? Propose framework, propose model dan sebagainya. So yang itu pun kita boleh copyright. Boleh harta intelek kat sini dalam kategori copyright. So kalau kata kita ada buat instrumen, contohlah buat instrumen suara sidik, yang tu pun boleh copyright. Apatah lagi kita punya finding. So finding kita ni ada satu part yang kita kena lindungi daripada nanti orang lain menyalahguna dan sebagainya. Jadi apa yang dia buat sekarang ni, dapatan artikel boleh dipatent. Jadi dapatan artikel memang boleh dipatent dalam konteks kan copyright lah. Dalam menjaga idea dan pemilikan kajian di Malaysia hanya dilindungi oleh ianya dilindungi oleh MYPO, kan. Kalau dekat tempat saya ni paling dekat dekat Bangsa lah. Ni tu Bangsa lah, kan. Okey, tapi ada sebenarnya zon Pantai Timur, zon Barat, zon Selatan ada je, kan? Office MYPO ni. Okey. Okay, next kita dah masuk yang seterusnya, perkara yang membolehkan kita untuk terbit artikel jurnal ni adalah bahagian kolaboratif. Okey, bahagian kolaboratif. 107 adalah isu tentang berkolaboratif. Okey, kita boleh pertimbangkan. Ya, dia menjadi satu kekuatan kalau kita boleh pertimbangkan. Usahakan untuk menulis artikel ni bersama-sama penulis antarabangsa. Maksudnya kita tulis artikel ni ada daripada penulis antarabangsa sebab kita tahu tips dia kat sini. Okay, dia adalah penulisan kolaboratif secara antarabangsa. So jurnal pun happy dan kita pun ada, kalau pensyarah pun ada KPI sendiri kalau dapat menjalankan kolaboratif dalam penerbitan artikel berindeks. Okey, jadi pertimbangkanlah untuk menulis bersama dengan penulis antarabangsa. Ini merupakan aspek keutamaan. Kebanyakan penerbit pengurusan jurnal menghadapi masalah untuk memenuhi aspek ini bagi meningkatkan reputasi dan ranking jurnal. Jurnal memang perlu fokus kepada aspek global dan antarabangsa. Pendidikan boleh invite penulis luar untuk bekerjasama dalam penambahan artikel. Boleh mulakan dari awal lagi dengan melantik rakan pendidik luar. Bagi pelajar siswazah boleh lantik penyelidik bersama dari penyelidik luar negara juga. Jadi kat sini penting lah, kan, kalau kita sebenarnya nak menggalakkan, salah satu effort kita adalah dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan ada konsep macam penglibatan bersama dengan expert-expert yang tidak terhad dalam negara lah. So kita boleh juga invite expert-expert negara luar untuk menjalankan satu proses penulisan artikel. Akhirnya dia membentuk satu kolaboratif yang baik. Okay, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan rakan industri. Tadi rakan daripada luar negara. Itu poin besar. Kemudian relatekan dengan rakan industri. Okay. Ini juga merupakan KPI terkini kepada jurnal penerbitan universiti. So jurnal pun happy kalau melibatkan player-player daripada industri, bukan hanya daripada universiti. Okay. Penyidik boleh invite penyidik dari rakan industri untuk menambah baik artikel selari dengan amalan dan perkembangan semasa industri. Boleh melantik penulis industri dari dalam dan luar negara yang berkaitan dengan bidang. Okay, ini antara benda yang kita patut buat. Okey, jadi untuk bersama-sama dalam menulis artikel termasuk dalam penglibatan daripada player daripada bidang ataupun daripada industri. Okey, pertimbangkan untuk melantik penyelia bersama PhD dan master dari luar negara lah, kan. So yang ni memang menarik idea dia, tapi tak adalah terlalu mudah. Dan untuk kita melantik second atau third supervisor daripada luar negara, kadang-kadang keperluan dia adalah kena ada sign MOU. Kalau dah sign MOU nanti barulah kita boleh invite student kita dengan beberapa pensyarah luar negara untuk buat orang kata apa, bersama-sama, penyelia bersama dengan expert daripada luar negara. Pertimbangkan untuk melantik penyelia bersama PhD atau master dari luar negara. Amalan biasanya penyelia diberikan bagi pengajian PhD master by research. Boleh juga melantik menambah penyelia bersama tetapi dari luar negara. Ini kerana pelajar bila menulis artikel, pelajar first name akan masukkan semua nama penyelia juga secara tidak langsung berlaku kolaboratif antara dari segi penulisan tu. Okey. Pertimbangkan menulis bersama penulis yang biasa jadi reviewer. Ini penting ni. Reviewer kerja dia, bila dapat tugasan, dapat je artikel jurnal, dia kena review lah. Daripada tajuk sampai habis. Jadi bila kita invite reviewer bersama dengan kita,
And sebagai penulis bersama, dia menjadi satu advantage kerana kita ada internal reviewer dalam tu lah. So sebelum kita submit, kita boleh check dulu sama ada dari segi kesesuaian. Dan jadi sangat penting lah kan, dalam konteks ni, kita bila menulis artikel, kita ajak sekali orang industri supaya ini juga menjadikan dia merupakan artikel yang boleh dihasilkan dengan lebih baik lah maksud dia kan. Jadi kalau kita ada review lebih expert tentang komen-komen yang biasa. Kalau panel nak komen yang mana, so tahu kat mana yang kena tambah baik dan sebagainya. Penyidik boleh invite reviewer dari rakan pensyarah dalam bidang yang sama, walaupun reviewer itu juga dalam reviewer jurnal XYZ adalah tidak menjadi konflik interest jika menerbitkan artikel jurnal. Okay, kat sini reviewer tidak menjadi konflik interest kan, walaupun dia pernah dia jadi reviewer, tetapi artikel itu macam mana cakap poin nombor 2 tu nak beritahu bahawa jadi reviewer ni tak ada conflict interest sebab dia bukan chief editor dan bukan editor board. Jadi reviewer boleh hantar jurnal tu. Yang tak boleh editor board dengan chief editor. Jadi boleh kan kita ajak reviewer bersama-sama dengan kita dalam menerbitkan artikel jurnal. Okey, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis yang tinggi citation dia. Ini sangat penting ni. Tinggi citation ni kadang kalau dia ni tulis artikel je memang dah ada follower dia. Dah ramai orang akan cite. So dia bring satu pengetahuan yang friendly dan semua orang boleh absorb. Jadi pertimbangkan dengan menulis artikel bersama-sama yang dengan penulis yang tinggi citation dia. Biasanya chief editor dan editor mengetahui penulis yang memiliki tinggi citation. Dalam penulisan artikel jurnal, biasanya chief editor tahulah nama-nama besar dan dia memang dalam proses analisis dalam pipeline dia memang kena pasti siapakah lagi penulis dalam bidang yang sama ni yang mempunyai citation yang tinggi. So summary report tu boleh tengok sebenarnya. Boleh tengok dari segi nilai Ash Index, nilai total citation daripada platform skor pengawal OSINT. Dekat situ kita boleh identify siapa yang lebih sesuai. Okay. Okay, kita pergi tip yang 112. Okay. Tadi kita dah pertimbangkan menulis bersama dengan rakan industri. Pertimbangkan untuk menulis artikel bersama dengan antarabangsa. Pertimbangkan menulis artikel bersama dengan yang biasa jadi reviewer. Kan? Okay, pertimbang juga menulis bersama dengan penulis yang ada 2 atau lebih affiliation antarabangsa. Contoh saya merupakan pensyarah kanan dekat UPSI. Masa yang sama, saya juga adalah research fellow dekat Japan. Katalah saya research fellow kat Japan. Jadi, bila saya tulis artikel, ada 2 affiliation. Yang pertama, senior lecturer Universiti Pendidikan Psikiatris. Yang kemudian ada yang kedua daripada Japan. Jadi, berlakulah 2 affiliation dan terjadi bahawa artikel yang melibatkan kolaboratif antara negara. Cuma kat sini adalah dua-dua daripada Asia lah. Jadi kalau berdua yang berlainan, markah dia lebih tinggi sikit lah. Chances untuk dapat terbit pun tinggi. Okey, 113, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan penulis yang berpengalaman. Ini penting ni. Pengalaman juga merupakan aspek yang penting sebab dia tahu apa yang patut kita buat, apa yang patut kita tulis, apa yang perlu kita waspada dalam menulis supaya tak melakukan kesilapan. Berdasarkan pengalaman itu dapat bantu kita dapat menerbitkan artikel jurnal dengan banyak juga. Jadi aspek berpengalaman, jadi sebagai seorang reviewer merupakan elemen penting dalam bersama-sama kita berkolaboratif dalam menerbitkan artikel jurnal secara bersama. Okey, pertimbangkan untuk berkolaboratif dengan mengekalkan identiti sebuah negara. Saya ambil satu contoh lah. Ada beberapa kajian di negara jiran. Contohlah daripada negara Thailand. Jadi kalau kita tengok kajian itu banyak yang ditulis oleh orang Thailand. Pergi tengok jurnal kat Indonesia pun banyak penulis daripada Indonesia. So dia tidak berlaku kolaboratif kat tu. Jadi pertimbangkan untuk berkolaboratif untuk mengekalkan identiti sebuah negara. Ini perlu dilakukan secara penyiasatan dalam satu-satu jurnal. Terlebih dahulu 12 bulan terkini. Contoh jurnal ini dari negara ABC. Bila disemak chief editor, editorial penulis kebanyakan dari negara ABC. Jadi penyidik yang ingin menghantar artikel ini perlu invite penulis bersama dari negara ABC juga sebagai kolaboratif. Strategi ini bagi membolehkan jurnal dan negara itu akan naik ranking pada masa yang sama memenuhi KPI tuntutan kolaboratif antarabangsa.
Okey, ini aspek kolaboratif lah. Sangat-sangat penting ada kolaboratif kan dengan mengekalkan identiti negara. Sebagai contoh kan, saya kalau nak tembus masuk jurnal kat Thailand, dalam kata lain, saya kena ada orang Thailand dalam tu. Jadi nama saya bukan nama orang Thailand. Okey. Okey, peringkat kolaboratif ada berapa jenis? Dia ada antarabangsa dan juga national. Dia ada antarabangsa dan juga national. So kalau peringkat kolaboratif antarabangsa ni melibatkan benua yang berbeza. Antara kedua ada antarabangsa dari segi benua yang sama. Okey, kalau Jepun tadi benua yang sama lah. Kan? Kalau kat luar kali Jerman tadi adalah kolaboratif antarabangsa melibatkan benua yang berbeza. Lepas tu tempatan berbeza institusi. Kalau national sama institusi lah. Ini cut off dia lah dalam menjalankan kolaboratif. Okey, kenali dan menyiasat chief editor. Ini memang saya sebut pagi tadi memang saya buat. Saya memang bila dah confirm nak hantar jurnal tu, saya check siapa chief editor. So kita nak tengok kesesuaian kita nak hantar. Adakah chief editor ni match dengan bidang kita. Jadi kadang-kadang kita tahu chief editor kita okey kat jurnal ni, kita pun dah dapat submit jurnal ni. So what's next? Kita nak tengok dia jadi chief editor kat jurnal mana lagi. So kelebihan dia sebenarnya chief editor kalau dalam bukan lebih daripada satu. Jadi kita perlu tengok dia punya tu, dia menjadi chief editor kat jurnal mana. So mungkin next paper kita akan fokus pada jurnal itu pula. Dapat diversified. Hantar jurnal A, dapat hantar jurnal B. Okey, itu tujuan dia. Chief editor bukanlah menjadi chief editor di satu jurnal saja, dia mungkin boleh jadi lebih. Maka kajian siapa chief editor. Okey. Search nama editor kerana ia mungkin menjadi chief editor di jurnal lain dan bolehlah hantar artikel lain di jurnal lain tapi masih dengan chief editor yang sama. Ini penting kerana chief editor boleh menerima gaya penulisan kita sebelum kita, dan ini akan meningkatkan peluang yang berikutnya. Sangat penting untuk kenal chief editor untuk kita berkolaboratif dan kita merujuk dia. Okey, kenali dan menyiasat juga editorial board. Editorial board pun penting. Selain daripada chief editor, editorial board pun kena tengok. Selaku editorial board dalam satu-satu jurnal, ini juga turut memungkinkan yang beliau adalah chief editor di jurnal yang berlainan. Proses ini adalah penting untuk perancangan ke depan dengan menggunakan channel yang turut berpotensi untuk diterbitkan. Okey. Bukan hanya pada chief editor tetapi editorial board pun kena tengok. Okey, komunikasi dan jalinkan hubungan profesional dengan pengurusan dan penerbitan jurnal. Ini sangat penting. Walaupun nampak simple tapi bila komunikasi tu yang kurang sebenarnya. Jalinkan hubungan profesional dengan bantu menjadi reviewer. Okey, kalau kita nak tembus jurnal tu, kalau rasa macam susah sikit, kita jadi volunteer tu jadi reviewer. Lepas kita review tu, kita update sikit, kita upgrade sikit kita punya hubungan dan sebagainya, dan membolehkan kita menjadi satu partner strategik lah, dan dia kenal pun tahu kita biasa promote dia dan sebagainya. So dalam kata lain dia akan dapat membantu menjadi reviewer serta boleh sediakan proposal untuk membuat special issue. Pihak universiti atau peserta siswaza boleh menjemput chief editor. Ini menarik kan, sebab siswaza kena terbitkan jurnal, invite lah chief editor supaya chief editor dapat buat satu perkongsian ilmu dan dia boleh juga jelaskan macam mana nak akses atau melanggan perkhidmatan disediakan oleh pihak penerbit. Jadi kat sini aspek penting. Jadi kalau tanya saya, strategi saya, tips saya, kalau saya nak hantar kat jurnal tu, saya volunteer to be jadi reviewer lah. So bila dah ada satu atau dua case reviewer tu, baru saya apply untuk baru kita tahu bagaimana hubungan itu, dan akhirnya nanti akan berterusan. Hari ni kita jadi reviewer, besok-besok kita hantar artikel jurnal kita kat dia. Jadi dia akan tengok dekat track record kita. Sebenarnya kat sistem boleh tengok, sebenarnya boleh trace. So kita sebelum kita nak hantar jurnal ni, dia dah tengok kita ada background kita bagus, kita ada menjadi beberapa reviewer untuk jurnal tu lah. Jadi reviewer ni volunteer. So kita start jadi reviewer, baru nanti dah selesai dekat reviewer, baru kita submit pula artikel jurnal kita kat situ. Itu salah satu strategi jugalah. Mengikuti dan menyokong dan berkolaboratif dengan jurnal dan penerbit di social media. Dia macam inilah, kita tahulah, kita ambil contohlah dekat Taylor and Francis. Dia ada dekat Instagram, dia ada dekat Facebook. Kadang-kadang dia share maklumat tentang tips lah, announcement dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat website dia, tak ada orang like. Apatah lagi orang komen dengan share kan. Jadi kat sini kita je rajin like dia. Jadi kat sini dia sedar bahawa kita sedang menyokong dia di media platform dalam social media. Jadi bila kita dah support tu, kita nak jalinkan hubungan yang baik lah kita bersama dengan publisher, supaya publisher sedar bahawa kita
kita dapat kita win-win situation lah. Kita publisher tahu kita dah bantu dia, dan pada masa yang sama kita pun juga akan ada ruang sedikit lah. Bila nak hantar artikel jurnal dekat jurnal ni, mungkin dia dah melihat pada another perspektif bahawa kita ada bahagian kolaboratif tu, usaha untuk sama-sama untuk memajukan jurnal tu dengan perlibatan secara bersama. Banyak informasi dan tip diperolehi dengan melawati laman sesawang mereka serta turut dalam platform media sosial. Kalau tanya saya, memang banyak. Kadang-kadang banyak bagi tips. Seronok tips-tips yang dibagi. Kita boleh follow dan like dan komen setiap perkongsian mereka. Boleh juga bantu share dan support. Posisinya, ejen pemasaran akan perasan kita menyokong mereka dan sudah berlaku permulaan kolaboratif. Kolaboratif ini akan berpanjangan sehingga penentuan keputusan terbit artikel kita. Ada soalan dekat bahagian chat. Macam mana nak jadi reviewer? Okey, jadi reviewer adalah yang pertama adalah dia adalah volunteer. So pengalaman saya, PhD student pun boleh jadi reviewer, apatah lagi jadi academician. Terus pergi dekat website yang kita, kalau tanya saya, strategi dia pergi dekat website yang kita nak submit artikel jurnal. Ini memang aim dia nak hantar artikel jurnal. Bukan sekarang, kalau bukan sekarang, esok lusa kita akan hantar kat jurnal ni. Jadi jadilah reviewer dekat jurnal yang kita mungkin nak submit nanti. Okey, nak jadi reviewer, cuma email dengan chief editor dan serahkan CV. Attach kita punya CV, itu je. Pergi dekat bahagian, pergi kat jurnal, klik dekat editor, ada email chief editor, cakap berminat untuk jadi reviewer dan saya sertakan saya punya CV. Itu cara dia. Boleh Julia cara dia. Cara dia memang knock to door lah. So kita tak dapat tiba-tiba dapat wahyu, dapat offer untuk jadi reviewer jurnal. Jadi reviewer memang volunteer. Memang sampai bila-bila buat masa sekarang memang banyak kosong lagi. Jadi you boleh jadi reviewer untuk mana-mana yang bersesuaian. Kalau tanya saya pandangan saya kan, bila you dah start review, so dapat banyak invitation. So kadang-kadang kita review jurnal yang kita pun tak plan untuk submit di situ. Sekarang ni idea dia, cuma kita review dengan jurnal yang kemungkinan besar kita akan hantar artikel kita kat jurnal tersebut. Okay. Kena ada experience tak juga. Kalau orang baru, dia tengoklah kan. Dia mungkin dia bagi first task kita mungkin artikel yang tak kompleks sangat dan sebagainya. So kalau academician tak adalah, dia tak adalah tengok dalam CV kita ada banyak experience tidak kan. Sebab kita tahu dia adalah volunteer. Dia paling penting kat sini adalah kita pernah menerbitkan artikel. Kat mana-mana tak kisah. Jadi ialah nak review jurnal, kenalah terbit artikel jurnal satu. Okey. Yang kedua adalah bidang lah. Make sure lah kita punya bidang dengan review tu adalah bidang yang sama. Sebab tu kita tengok juga skop jurnal tu sesuai tak kena jadi review kat jurnal tu. Okey, 120 berkolaboratif dengan menyediakan proposal atau special issue atau guest editor. Kita boleh juga propose, kita jadi guest editor untuk propose satu topik. Katalah contohnya kita nak satu topik bahawa kita nak buat safety management. Okay. Kita nak buat special issue dekat jurnal tu, topik dia adalah special issue dia adalah safety management contohnya. Jadi masalahnya guest editor tak boleh hantar kat situ. Kita jadi guest editor, ingat mula kita fikir manfaat untuk kita kan. Silap guest editor pun tak boleh hantar kat situ. Jadi menguntungnya orang lain lah, tapi guest editor yang tak dapat. Okey, menyediakan proposal ringkas untuk berkolaboratif untuk penerbitan special issue. Amalan atau standardnya kita akan dilantik jadi guest editor. Kolaboratif ini meningkatkan sesama jangka panjang dengan chief editor, pengurusan jurnal dan penerbit. Okey, ada soalan dekat bahagian chat. Tadi nak review pergi dekat website bahagian editorial board. Biasanya dekat editorial board tu kita nampak email daripada chief editor, kita direct email kepada chief editor. Okey, 121. Komunikasi dengan editor di platform ruang yang disediakan dalam website. Okey, bagusnya satu website jurnal ni. Kadang-kadang kalau kita explore, kita access kat jurnal tu, memang ada satu ruang untuk kita berkomunikasi dengan editor board. Sebelum kita boleh tinggalkanlah satu box tu, lepas tu klik enter. So kita boleh catatkan apa notes yang kita nak bagi dekat chief editor ataupun dekat editor. Untuk kita bertanya tentang apa permasalahan kita untuk menerbit ke dan sebagainya. Ada sebahagian jurnal ada menyediakan perkhidmatan komunikasi antara penulis dan editor, menanyakan soalan berkaitan proses penerbitan. Ada platform atau ruang yang khusus dalam website disediakan, hanya type dan submit. Inilah
Memang ada satu ruang macam box. So kita boleh type apa keperluan kita, apa soalan kita dan sebagainya. Dan kemudian kita klik submit lah. Telah lama submit artikel namun tiada sebarang respon. Ni ramai juga yang tanya ni. Saya dah hantar dah hari tu bulan 5. Diam je macam mana kan. Okay, pertamanya kita perlu rujuk author guideline. Kadang-kadang kita tak sedar dalam author guideline ada senaraikan berapa lama. Kan, berapa lama sebuah artikel tu akan dapat respon. Ada maklumat berkaitan review, contohnya dalam 3 bulan atau 6 bulan. Jika 3 bulan, sekiranya dah lebih daripada 3 bulan, maka kita boleh direct email dengan chief editor untuk mengetahui status. Okey, kalau katakan dalam guideline tak sebut, sebaiknya 3 bulan ke atas lah. Ataupun 6 bulan. Okey, sekiranya ada lebih 3 bulan, maka kita boleh direct email dengan chief editor lah. Jadi kalau dah lebih 3 bulan, kita boleh direct email dengan chief editor. Melainkan kalau kita punya melainkan dalam guideline kita tu dia dah mention sebaliknya. Dia kata first response 6 months. Jadi kita dah tanya 3 bulan. Itu tak boleh. Kita kena tengok dalam author guideline. Kalau author guideline kata 3 bulan, dah lebih 3 bulan kita boleh tanya. Jika tiada maklumat dalam author guideline, FAQ ada, checklist ada, tadi apa, ada video dan sebagainya, boleh kita rujuk dengan hubungi email chief editor selepas 3 bulan submit artikel. Pastikan komunikasi yang profesional, tanya dengan humble dengan bahasa baik dan jelas. Jadi sangat penting kat sini adalah pertama kita tengok dulu berapa lama untuk proses dia, untuk penilaian dan sebagainya. Bila dia nak inform untuk first respond, kita kena dapat tahulah berapa kan, 3 bulan ke 6 bulan ke dan sebagainya. Kadang-kadang dapatkan first respond pun lama. Okey, sumbangan, limitasi dan cadangan. Kita dah masuk 123 ni. Kan kalau ada soalan boleh terus tanya pada soalan. Okey, 123 tulis sumbangan kajian di bahagian kesimpulan. Biasanya sumbangan ni duduk dekat bahagian kesimpulan. Lepas cerita finding dan sebagainya, pergi dekat conclusion. Dekat conclusion tu dah, dalam conclusion tu di awal-awal tu cerita sumbangan. Okey, sumbangan kajian di bahagian kesimpulan artikel. Bahagian sumbangan adalah antara bahagian yang penting. Antara komen penilai yang lazim di komen adalah tiada penulisan sumbangan. Kadang-kadang terlepas dekat sumbangan ataupun mungkin bersifatkan terlalu ringkas ataupun sedikit sumbangan kita supaya diminta tambah. Ingat bahagian sumbangan penting kadang-kadang bila saya hantar contoh dekat Emerald, biasa saya dapat komen bahawa saya punya bahagian sumbangan tu pendek. So dia minta saya perkemaskan lagi, tambah lagi berapa bahagian. Okey, sumbangan kajian di bahagian kesimpulan artikel perlulah menyeluruh. Kat sini janganlah tulis dekat bahagian kajian ni sumbangan kita lepaskan batuk di tangga. Kena cerita sumbangan yang boleh ditulis adalah dari segi sumbangan dari sudut theoretical, methodological, empirical dan juga practical lah. Itu sumbangan yang penting lah dalam penulisan di bahagian konklusi. Kerana kita, kalau tulis yang ni kita dapat dalam konteks menyeluruh kerana sumbangan kita dah discuss berkaitan dengan teori, berkaitan dengan method, berkaitan empirical dan juga practical maupun community. Okey, tulis sumbangan kajian dari aspek yang memberi impak. Jadi kena ingat, sekarang ni mostly dekat Malaysia contohnya, dalam research grant pun dia akan nyatakan yang sama. Impak bermaksud sumbangan kepada kerajaan, kepada ekonomi, kepada komuniti, kepada akademik dan sebagainya. Okey, tulis limitasi bersama justifikasi. Ini kadang-kadang kita dalam tulis artikel buat limitation, tapi limitasi kita tak ada disokong oleh justifikasi agar dia jadi lebih jelas dan berpotensi untuk penyelidik lain menyambung penyelidikan. Sebuah penyelidikan tidak lari dengan limitasi, ianya wajar kerana pemilihan terhadap fokus kajian keutamaan, namun perlu diberi justifikasi yang jelas dan meyakinkan. Okey, limitasi ini secara tidak langsung boleh berpotensi sebagai kesinambungan penyelidikan akan datang. Okey. Memang boleh sebab limitasi ini akan mendorong kepada kajian akan datang untuk buat kesinambungan dalam penyelidikannya. Okey, beri cadangan yang banyak untuk penyelidikan membuat kajian lanjutan. Ini cadangan kenalah bagi banyak sebab apa lagi yang boleh diambil oleh net researcher. Tidak perlu terlalu terhad, cadanglah sebanyaknya tetapi bersesuaian agarnya boleh memberi manfaat kepada pekaji akan datang untuk buat kajian lanjutan dan seterusnya boleh meningkatkan citation. Okey, jadi jangan bagi cadangan yang terhad, cadanglah sebanyak-banyaknya agar dia dapat beri manfaat kepada pengkaji akan datang dan membuat kajian lanjutan dan seterusnya boleh meningkatkan citation. Okey, nombor 128, beri cadangan untuk sasaran pendidikan baru
dan meningkatkan citation. Ni cadangan ni pun penting. Sasaran penyelidikan baru. Kan? Dan juga citation tu dah biasalah. Bahagian kesimpulan secara khusus untuk cadangkan kajian akan datang adalah sasaran penyelidikan baru, menemukan kajian lanjutan yang sesuai atau membolehkan kajian replikasi dilakukan oleh penyelidik lain. Kan? Penerbitan mengetahui cadangan yang baik akan tingkatkan view download citation, maka bahagian cadangan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Memang betul bahagian cadangan ni kena manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita kat sinilah sebenarnya nanti penulisan cadangan yang banyak nanti akan di view, download dan citation akan dapatkan banyak citation yang ini. Okey, yang pertama tadi kalau ikutkan keyword dia adalah replikasi. Sangat penting kan kalau dalam satu penyelidikan tu melihat pada replikasi, kadang-kadang kita boleh melaksanakan sebuah kajian berdasarkan approach replikasi saja. Okey, 129 beri cadangan yang detail bukan umum dan boleh tingkatkan strategi citation juga. Jadi cadangan yang detail tu kena jelaslah. Kan? Contoh kat sini saya tuliskan, dapatan ini dapat dikembangkan dengan menguji kesan antara A dan B melalui kaedah SAM PLS mengikut langkah demi langkah yang telah ditetapkan oleh XYZ. Itu maksudnya beri cadangan yang lebih detail. Kan? Cadangan ini boleh mengaitkan pemulih ubah lain atau laksana integrasi atau multidisiplin dengan topik dalam artikel jurnal yang kita submit. Ini dapat menambah citation artikel dari jurnal yang akan disubmit nanti. Okey, ini betul juga kan kalau kita menulis artikel yang melibatkan proses integrasi ataupun multidisiplin. So, kita dapat juga menambah artikel jurnal yang kita akan submit nanti. Kan? So, boleh kaitkan dengan boleh ubah lain, nak pakai metod lain. Itu cadangan-cadangan kita untuk meningkatkan strategi citation. Okey, beri pandangan yang beri peluang dan idea yang boleh dimanfaatkan oleh industri. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita lupa kan, kalau Emerald memang ada satu bahagian, cadangan kepada akademik dan satu lagi cadangan kepada practitioner. Okey, industri sangat mementingkan kerja R&D. Jadi memang tahu dah ada sebahagian besarnya syarikat industri dah ada R&D office. Artikel jurnal berkualiti juga menjadi sebagai material. So memang diorang baca jurnal sebab menjadikan sebagai material penting dalam pembangunan dalam industri sama ada mengaplikasi data di dalam industri. Industri juga positif dan yakin dengan keupayaan penyelidik. Ada setengah daripada hasil daripada cadangan kita dah tengok bahawa dia menyumbang cadangan. So sebenarnya industri pun yakin bahawa keupayaan penyelidik dan dengan kesudian memberi dana penyidikan bagi tujuan manfaat dapatan yang diperoleh oleh kegunaan industri. Kan? Itu pun sangat penting juga. Bila kita very close dengan industri, kita pun selalu menyumbang dengan dia. Saya yakin dia pun faham bahawa dia perlukan R&D. Jadi R&D itu dipindahkan kepada kita untuk kita buat penerokaan. Okey, kita pergi ke appendix. Okey. Ada appendix lampiran. Ingat, ini satu kelebihan untuk artikel kita terbit. Kalau ada appendix kan, maksudnya kat belakang tu kita boleh lampirkan soal sidik, soalan interview, senarai semak, rumusan, penemuan kajian, formula, formula yang sukar, template, detail, framework, data yang boleh guna pakai dan lain-lain yang relevan. Okey, jadi kat sini kita tahu bahawa appendix merupakan satu keperluan. Kita boleh tengokkan soalan checklist dia apa, kemudian boleh buat soalan-soalan interview. Okey. Kemudian sebentar dia hang lah sekejap. Sekejap kan, dia punya slide dah stuck dah, dia tak boleh bergerak. Okay, kalau ada soalan nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okay. Alright. Tadi 131 ni 132 Okay, soal sidik di appendix ataupun di lampiran adalah satu kelebihan. Ni tadi 131 kan. Slide dia tak move apa? Tak bergerak dengan baik.